Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar 3 progresif yang cikgu kasih sekalian. Okay, kita bercuti seminggu ya. Sebabkan isteri cikgu bersalin, so cikgu dapat cuti selama 7 hari lah. So hari ni kita akan mula balik kelas kita. Cikgu akan cuba untuk habiskan silibus sampai bulan sehingga bulan 9 lah kita dah habis semualah, tu target cikgu lah. Okay, untuk ujian pertengahan tahun awak dia akan diadakan secara team ataupun sekolah akan buat ujian akhir tahun secara di rumah cikgu akan sediakan soalan dan awak akan buat di rumah kemudian awak kena hantar markah kepada cikgu lah. Yang itu kemudianlah nanti kita akan cerita bagaimana proses penilaian dilakukan. Okey. Tapi untuk ujian pertengahan tahun awak masuk sampai bab 7 sajalah bab 7 tenaga dan juga kuasa. Okey, ini kita akan masuk pada bab baru, bab 8, iaitu berkaitan dengan keradioaktifan. Okey, bab ni cikgu hanya akan sentuh beberapa perkara sahajalah. Cikgu tak akan sentuh semua jadi awak dengar dan kemudian kita tengok part mana yang penting untuk awak ambil tahulah. First kali dalam bab keradioaktifan ni, first kali dia menceritakan tentang sejarah keradioaktifan sejarah penemuan dia bagaimana. So yang itu awak perlu baca sajalah. Siapa yang menjumpai keradioaktifan ni daripada Wilhelm Röntgen kan, kemudian sampailah kepada Marie and Pierre Curie yang merupakan pasangan suami isteri yang terakhir yang menjumpai radium, tak silap cikgu, dan juga polonium ke. Okay. Iaitu awak boleh baca sendiri bagaimana sejarah berlakunya ataupun mereka menjumpai radioaktif ni bahan-bahan radioaktif. Awak mesti pernah dengar tentang bahan-bahan radioaktif. Selalu kita ingat bahan-bahan radioaktif ni berbahaya pada kita. Tapi sebenarnya memang jika tidak dihandle dengan baik, dianya membahayalah. Tapi ada masanya dia sangat-sangat berguna dalam kehidupan seharian kita. Ada sahaja radioaktif ni, keradioaktifan ni dia ada saja di sekeliling kita. Cuma kita saja sedar dan tidak sedar lah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan keradioaktifan? Mungkin definisi ni agak sukar untuk faham tapi cikgu akan tunjuk contoh lah selepas ini Keradioaktifan ialah proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Memancarkan sinaran radioaktif. Okay, so dia adalah proses perebutan. Awak bayanglah proses perebutan ni, bila benda yang reput daripada besar, benda tu akan jadi kecil. Ini secara analogi lah. Maksudnya dia proses tu dia reput daripada contoh kita ada atom yang besar, atom tu jadi kecil bila dia mereput. Tetapi dan proses ni berlaku secara rawak dan juga spontan. Bukan kita kawal proses ni proses ni dia memang berlaku secara spontan. Okey. So kalau untuk keradioaktifan dia untuk mana? Untuk apa? Untuk nukleus yang tidak stabil. Nukleus ni berada dalam atom. Dalam atom. Atom apa? So bahan-bahan dia tu yang kita nak kena tahu tu. Bahan-bahan radioaktif ni. Dia tak banyak pun. Tak berapa banyak. Yang awak perlu tahu nanti kita belajar tentang uranium, polutonium, radium. Ini semua benda-benda bahan-bahan radioaktif yang kita akan sentuh nanti. Okey. Sinaran radioaktif dia memancarkan sinaran radioaktif. Bila dia berlaku proses perebutan dia akan membebaskan sesuatu. Dia membebaskan sesuatu. Contoh macam kita proses perebutan bagi haiwan kan. Apa yang dibebaskan semasa proses perebutan itu? Kadang-kadang dibebaskan bau yang busuk dan sebagainya kan. Kemudian ada keluar ulat dan sebagainya kan. Yang itu adalah efek selepas berlakunya proses perebutan itu. Sama juga dengan keradioaktifan ni. Bila proses perebutan bagi nukleus itu berlaku, dia akan membebaskan ataupun dia akan memancarkan sinaran radioaktif.
Ya, sinaran radioaktif ni dia terbahagi kepada 3 pula. Yang pertama adalah sinar alfa. Awak mungkin pernah dengar alfa. Sinar alfa. Yang kedua adalah sinar beta. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Beta kita tulis dengan B lah. B pun dia A dia begini macam tu. B dia pun B tarik bawah, and then gamma kita tulis dengan Y. Ya, itu adalah simbol bagi 3 sinaran yang dipancarkan ataupun yang dibebaskan semasa proses pereputan nukleus ataupun kita panggil sebagai proses radioaktif. Okey. Ini yang berlaku proses pereputan bagi uranium Ini adalah nukleus uranium Okey, cikgu ada atom Cikgu. Atom bentuk bulat begini. Dalam atom ada nukleus. Ada nukleus. Awak kena tahu tu. Okey, contohlah kita ada ameba kan. Awak tahu dalam ameba dia ada nukleus dia. Nukleus ni dia mengawal semua aktiviti ameba tu. Itu nukleus bagi sel haiwan. Tapi bagi atom, dalam atom juga ada kita panggil sebagai nukleus. Dalam nukleus ni ada 2 benda. Iaitu yang pertama, dia ada proton. Proton ni dia bercas positif. Dia ada proton. Dan juga dia ada neutron. Neutron ni dia tidak ada cas. Neutron. Dia tak ada cas. Dia neutral lah. Kita panggil dia neutral. Proton bercas positif dan juga neutral. Dua tu berada di dalam kita punya nukleus tu. Dua-dua tu. Okey. So di luar ni, pada bahagian luar ni, dia ada elektron. Elektron dia bercas negatif. So proton ada bercas positif, luar dia ada elektron yang bercas negatif. So dalam nukleus hanya ada proton dan juga neutron. Berapa bilangan dia bergantung kepada jumlah kita kata size dia. Size dia. Bilangan proton tu kebiasaannya dia sama banyak dengan neutron. Sama banyak dengan neutron. Contoh kalau uranium 238 dia tulis begini Uranium 238 ni awak bahagi 2. Bahagi 2 kita dapat 2, kita bagi 2 dapat 4. 4 24 8 24 bagi 2 3 1 lagi 2 berapa tahu, cikgu pun tak pandai sangat. Okey, katalah 114 lah kan. Ni dia punya apa? Kita bahagi 2. Jadi mungkin dia ada 114 proton, 114 neutron di dalam dia punya nukleus. Dalam nukleus dia. Okey, so ini dalam nukleus. Kita cerita dalam nukleus sesuatu atom tu. Okey. So apa yang berlaku dalam nukleus tu, dia mengalami pereputan. Pereputan ni bermaksud dia mereput lah. Dia mereput. Dia jadi kecil. Tadi besar 238 kan. Sekarang ni dia jadi thorium 234. Bermaksud dia dah keluarkan berapa? 2 proton dan juga 2 neutron. 2 neutron. 2 neutron dan juga 2 proton dia keluarkan. Ini hasil pereputan kita. Hasil pereputan dapat thorium 234 dan nukleus helium. Yang lebihan ni di hujung ni yang kita panggil sebagai zarah alfa. Okay, so itu adalah hasil bagi kita punya proses pereputan. Ini yang dikeluarkan sinar radioaktif kita tadi. Sinaran radioaktif. Yang ni kita punya bahan radioaktif yang baru kita setelah dia mengalami proses pereputan. Okay. Kemudian thorium lagi, dia mengalami lagi pereputan lagi. Dia reput lagi. Kali ni dia tinggal ataupun ada elektron. Tadi cikgu cerita pasal elektron kan. So dia mereput, cuma kali ni dia tak keluar. Proton tak keluar. Neutron pun kekal sama 234. Tapi elektron keluar. Elektron keluar. Elektron tadi ialah merupakan zarah beta. Sinaran radioaktif yang kita panggil sebagai beta. Itu hasil pereputan dia ada 2. Okey.
Kemudian pada kobalt pula, ini kobalt, ini zarah yang lain pula. Ya. Kobalt 60. Kita ada 27 proton, kita ada 33 neutron di dalam dia. Dan dia masih sama lagi 27 proton, 33 neutron. So apa yang berbeza? Dia masih lagi kobalt 60, ni kobalt 60. Kobalt 60 ni nukleus kobalt yang tidak stabil. Kobalt nukleus yang lebih stabil. Bermaksud proses perebutan dia tu, dia hanya membebaskan suatu sinar yang dipanggil sebagai sinar gamma. Ya, dia tak efek kepada berapa jumlah proton dan juga neutron yang dikeluarkan. Tak. Hanya melibatkan ataupun kita kata dia bebaskan sinar gamma semasa proses perebutan itu. So, kita dapat sinar gamma yang merupakan sinaran radioaktif. Okay. So, kesimpulan dia adalah bagaimana sinar alfa dibebaskan. Sinar alfa dibebaskan daripada penghasilan ataupun daripada pembebasan sama ada proton ataupun neutron. So, kita dapat alfa. Okay. So, maksudnya dia bebaskan. Dia buang. Kalau untuk sinar beta pula, dia keluarkan elektron. So, kita dapat beta. Yang terakhir, dia tak efek apa-apa. Cuma dia nak jadikan benda tu lebih stabil. Proton tak buang, neutron tak buang, elektron pun tak buang. Cuma daripada tak stabil, dia jadi stabil. Masa tu dia buang ataupun dia bebaskan sinar gamma. Okey, so 3 sinar. Perebutan radioaktif. Okey. Perebutan radioaktif adalah proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Maksudnya dia keluarkan sinaran radioaktif sama ada dalam bentuk sinaran alfa, beta ataupun gamma sehinggalah nukleus itu menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif. Contoh dia karbon 14. Karbon 14, dia kena keluarkan, dia kena pancarkan sinaran radioaktif, barulah dia menjadi stabil. Okay, jadi dia ada fungsi dia dalam kehidupan lah. Radon 2222 juga dia perlu memancarkan sinar radioaktif supaya dia menjadi stabil. Thorium 234, uranium 238. Okay. So, kita masuk kepada unit radioaktif. Unit radioaktif ni agak sukar sikit untuk awak ingat lah. Tapi, cubalah try. Unit SI bagi radioaktif ialah Becquerel ataupun kita kata BQ. BQ ni ialah satu perebutan dalam tempoh sesaat. Satu BQ bersamaan dengan satu perebutan dalam tempoh 1 saat. Di sini juga ada unit SCI. 1 CI sama dengan 3.7 kali 10 kuasa 10 perebutan per saat. Jadi 1 CI ni lebih besar nilainya berbanding dengan 1 BQ. Okey, 1 CI. Unit pertama kita kenalkan sebagai Curie. CI ni adalah Curie. Curie ni diambil sempena dengan nama orang yang menjumpai sinaran radioaktif tu sendirilah. Marie Curie dan juga suami dia yang menjumpai sinar radioaktif tu. So dia namakan ataupun dia bagi unit tu sebagai Curie lah. Kadar perebutan nukleus yang tidak stabil diukur dalam unit Curie. 1 Curie, itu dah bagi ada di situ, 3.7. Okey, yang ni yang cikgu nak sentuh pada awak, separuh hayat perebutan radioaktif. Bagaimana yang disebut sebagai separuh hayat? Okey. Half-life. Kalau pelajar dulu dia suka, pelajar dulu kita ada game nama dia Half-Life, separuh hayat. Bagaimana nak mengira separuh hayat? Separuh hayat ialah tempoh masa diambil untuk bilangan nukleus yang belum satu mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Dia berkurang setengah. Contoh awal dia
berat awal nukleus tu bahan tu 80 gram. Ya. Proses perebutan dia, half life dia, tak apalah kita tengok contoh lah, cikgu pun susah nak bagi contoh kan. Gambaran secara grafik apabila keadaan bilangan nukleus yang belum mereput berkurang dalam masa yang ditunjukkan. Okey, tak apa, kita tengok. Ini belum lagi contoh dia. Belum mereput. Maksudnya ini first kali. Kemudian separuh hayat pertama 5 hari. Dalam tempoh 5 hari tinggal separuh saja. Okey, tinggal separuh. Contohlah cikgu ada 80 gram awal-awal. Selepas 5 hari cikgu jadi 40 gram. Okey, sebab dia separuh. Kemudian lagi 10 hari, lagi 5 hari ataupun dalam tempoh 10 hari tu tinggal berapa? 40 bagi 2 tadi 2, jadi 20 gram. Separuh hayat ketiga, tinggallah lagi 20 bagi 2, kita dapat 10 gram. So dalam tempoh 15 hari proses perebutan kita punya nukleus itu adalah half life kita, separuh hayat kita adalah 10 gram sahaja selepas 15 hari. Okey. So ini contoh Protactinium 234 mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat. T setengah, ni T setengah ni separuh hayat lah, time setengah, 5.2 jam. Hitungkan jisim Pa234 selepas 20.8 jam dengan jisim asal 80 gram. Okey, first 5.2 5.2 jam. Selepas 5.2 kita dapat 10.4. Dia nak selepas 20.8 jam. So kita kena sampai 20.8 jam lah. Darab 2, 5.2, 10.4. Lepas tu 15.6. Lepas tu barulah 20.8. Macam mana dapat ni? Macam mana kita dapat sehingga ni? Kita darab 2 je lah. Half life kan? Darab 2. Darab 2. Darab 2. Okey, asal dia, jisim asal dia adalah 80 gram. Okey, selepas 5.2 jam, ya, dia punya jisim tinggal separuh. Kita kata separuh hayat kan? Tinggallah 40. Selepas itu tinggal berapa? Tinggal 20. Selepas itu tinggal berapa? Tinggal 10. Selepas itu tinggal berapa? Tinggal 5. So itu adalah separuh hayat. Last sekali jisim yang tinggal selepas 20.8 jam adalah 5 gram sahaja. Okey. So dia kira 0 jam, mula-mula ni kosong lah, 0 jam. 0 jam, 5.2 jam, 10.4 jam, 15.6, 20.8. So maka jisim Pa234 yang tertinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram sahaja. Okey, so separuh hayat, separuh. Itu adalah cara untuk kita mengira dia. Okey, berdasarkan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Mana dia P? Okey, separuh hayat bagi P. Tak nampak. Okey, kita nampak. Sekarang guna graf berapakah separuh hayat bagi P? So P, kita ambil tengah-tengah lah. Dia ambil tengah-tengah. Keaktifan asal dia adalah 800. Okey, so kita ambil separuh hayat dia adalah 400. Ya. So 400 bahagi 2. So kita dapatlah 400 setengah ni, setengah hayat dia 400 BQ. Apabila keaktifan 400 BQ, masa dia ambil yang sepadan ialah 40 saat yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada graf dalam rajah 8.5. Maka separuh hayat bagi P ialah 40 saat. Separuh hayat di sini adalah masa yang diambil untuk dia menjadi separuh, ya, ataupun nilai dia menjadi separuh sahaja. Okey, 40 saat. Okey. Okey, contoh keaktifan bahan radioaktif Q mengikut masa ditunjukkan dalam 8.1. Lukis
graf keaktifan melawan masa dalam kertas graf. Contoh senang sajalah. Masa di bawah, kan? Keaktifan BQ di atas, ya. Keaktifan, tulis keaktifan in bracket BQ. Masa minit. Okay. Dia buat 0, 5, 10, 15, 20, 25. Dan you plot lah. Ini boleh buat lah ni. Ini buat 50. Dia sampai 120 kan. So you buat lah satu tu 20, 40, 60, 80, 100 sampai 120. And then you plotkan, ya. You plotkan pada masa kosong dia 120. And then turun lagi, kan. Turun 80, turun 56, turun 40, turun 28, and then turun 20. So and then you tarik graf tu. Ya. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi Q? So separuh bagi 120 punya separuh adalah 60, kan. So 60 tarik kat dia, pergi ke bawah dia. So masa dia ada di situlah. Okey, saja ambil masa 60. Kita cukup buat 60 daripada graf. Masa kita adalah 9 minit kat situ. Itu adalah separuh hayat bagi bahan Q kita, bahan radioaktif Q. Okay. Alright. So selesai takat itu, ya. Selesai untuk kita punya 8.1, kenali kita punya keradioaktifan kita. Apakah itu keradioaktifan yang kita dah pun cikgu dah terangkan secara panjang lebar tadi. Okay, so latihan awak, cikgu nak awak buat praktis formatif 8.1, ya, muka surat 237, ya, buku teks formatif 8.1. Okay, buat semualah 1, 2, 3, 4, 5. Sangat-sangat senang soalan tu, sangat-sangat senang. So awak boleh buat. Okay, yang dah siap hantarkan saja pada cikgu dalam Telegram cikgu lah. Ya, terima kasih yang hantar, ya, cikgu appreciate. So teruskan, dengan awak punya sikap yang baik itu, teruskan sehinggalah kita boleh berjumpa bila diberi peluang nantilah, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang.